Okey, so kita nak sambung dengan faktor yang mempengaruhi rintangan. So, kita ada 4 faktor yang mempengaruhi rintangan. Semua orang kena ingat. Nombor 1, panjang konduktor. Nombor 2, luas keratan rentas ataupun diameter ataupun ketebalan. Semua tu mewakili mewakili benda yang sama juga. Okay, and then jenis bahan konduktor. Dan yang keempat, suhu bagi konduktor yang kita gunakan dalam liter tu. Okay, so untuk tadi kan dah cakap kan, rintangan ni macam halangan. Okay, arus ni kita tahu dah, arus ni adalah kadar pengaliran cas. Cas mengalir maka adalah arus, betul tak? Kan cas mengalir adalah arus. So bila cas nak mengalir tu, kalau ada halangan, apa yang jadi? Kalau kita nak bergerak ada halangan, apa yang jadi? Mesti susah kan nak bergerak? Okay, so samalah. Kalau rintangan tinggi maka cas susah nak mengalir, maka arus akan rendah. So cikgu suka explain benda ni. Kita bayangkan macam ni. Kita bayangkan kita duduk kat atas jalan. Ni kan sekatan jalan sekarang ni kan. Okey, ni gambar jalan. So kita ada jalan A. Okey, ni jalan A, ni jalan B, ni jalan C. Okey, so yang tengah-tengah hak bulat ni ni adalah cas yang nak mengalir tu. So tujuan kita adalah nak sampai ke hujung lah. Okey, berlakunya pengaliran cas maka ada arus. So tengok jalan A yang panjang ni. Okey, ni jalan A yang panjang ni, berliku-liku ni panjang konduktor. Okey, jalan tu sebagai konduktor. Okey, sekarang ni. So bila panjang konduktor panjang ataupun konduktor yang panjang, maka nampak tak? Berliku-liku rintangan dia nak lalu. So susah tak arus tu nak mengalir? Susah. Okey. Kalau B, okey, jalan dia sederhana panjang. So arus boleh mengalir tapi still lagi panjang juga nak sampai ke hujung ni. Kalau C, sini je hujung dia. Konduktor yang sangat pendek, maka kita kata rintangan dia kuranglah, arus akan lagi cepat mengalir dalam konduktor yang pendek. Okey, so nampak hubungan untuk faktor yang pertama iaitu panjang dengan rintangan bagi konduktor. Okey, so faktor pertama tadi panjang konduktor dah settle. Okey, sekarang faktor yang kedua yang boleh mempengaruhi rintangan dalam konduktor ni ialah faktor luas keratan rentas. Lalu kita guna simbol A lah untuk area. Okey, area, surface area. Luas keratan rentas ni juga kadang-kadang dia tak sebut sebagai luas keratan rentas, dia guna ketebalan dawai ataupun ketebalan wire, ketebalan konduktor, samalah. Kalau luas keratan rentas tu maksudnya kita tengok ni keratan sini ni berapa luas dia. Kalau kita ambil ketebalan, maksud kita ukur ketebalan bagi setiap satu konduktor tu, ataupun lagi satu kita kata diameter konduktor pun boleh. Semua tu benda yang sama. So okey, dekat sini rintangan konduktor adalah berkadar songsang dengan luas keratan rentas konduktor. Berkadar songsang pula bermaksud kalau luas keratan rentas tu kecil, maka rintangan dia tinggi. Ataupun kalau luas keratan rentas besar, rintangan dia rendah. Berkadar songsang kan? Baliklah dia punya hubungan. Okey. So nak tengok macam mana? Kita tengok pula pada ni lukis dah siap-siap jalan tadi ni. Okey. Dawai tu kan kata dah macam jalan. Okey, so ni cas. Cantik sikit dah cas dia bentuk bulat ni. So bila nak berlakunya adanya arus elektrik, maka mestilah bergeraknya cas ni. Okey, dan luas keratan rentas kita tengok ni. Ni macam jalan ni. Ni jalan yang luas ni. Satu yang pertama ni saya highlight sikit. Sorry. Mana ada brush. Okey, kita letak warna purple. Okey. So, ni jalan yang pertama ni, nampak ni besar jalan dia. So, cas ni tadi bebas nak bergerak, senang dia nak bergerak. Halangan dia akan jadi kurang. Nampak tak dia nak bergerak senang. So, bila luas keratan rentas bagi konduktor tu tinggi, maka arus yang mengalir, rintangan bagi konduktor tu adalah rendah. Kurang halangan dia, maka arus akan mudah mengalir. Okey. Kalau jalan yang kedua ni, yang ni, garis yang kedua ni. So yang ni jalan dia lebih sempit, bermaksud luas keratan rentas dia rendah. Okey, so dimulakan bagi rintangan. Rintangan ni semakin tinggi lah kat sini ni, nak lalu ni, cas ni nak lalu kat sini ni, so halangan dia lagi tinggi. Okey, bayangkan kalau kita guna dawai yang sangat nipis ataupun luas keratan rentas yang sangat kecil,
Maka nampak tak ni, cas ni nak mengalir dalam ruang yang sempit dalam konduktor ni, maka dia akan bagi rintangan yang tinggi. So kalau luas keratan rentas kecil, maka rintangan dalam konduktor tu adalah tinggi. Bila rintangan tinggi, arus jadi macam mana? Arus mestilah kurang. Okey? Boleh. Okey. So kalau kita nak lukis graf bagi menunjukkan hubungan antara rintangan dengan luas keratan rentas, maka dia berkadar songsangkan tadi. So R kita songsangkan dekat paksi lah, 1 per luas keratan rentas 1 per A, kita akan dapat garis terus. Okey? Okey, so faktor yang ketiga, jenis konduktor logam. So jenis konduktor bagi logam yang kita pakai tu, jenis konduktor yang berbeza akan memberi rintangan yang berbeza. So kalau daripada graf ni kita tengok, okey, V berkadar terus dengan I, kita akan dapat graf yang berbeza kecerunan bergantung kepada jenis konduktor logam. Kita ada nikrom, konstantan, kuprum dan perak. Okey, so tadi dah ajak awal-awal tadi, kecerunan ni mewakili apa? Mewakili rintangan kan? Okey, so kalau kecerunan tinggi, kecerunan benda yang paling cerun, okey, bermaksud rintangan dia adalah yang paling tinggi. So daripada graf ni boleh tentukan tak yang mana paling tinggi? Ni macam ni, yang ni yang paling cerun, so nikrom lah yang paling tinggi. Yang kedua tinggi rintangannya adalah konstantan. Yang ketiga kuprum, okey ni perak. Perak yang graf dia kurang cerun, so menunjukkan perak ni yang mempunyai rintangan yang paling rendah. So biasanya kalau kita nak pengaliran arus yang lebih tinggi, kita akan cari dawai ataupun logam yang kurang rintangan. Tapi perak, silver ni, perak ni, harga dia pun tahu dah macam mana kan. Okey, so yang faktor yang terakhir. Okey, faktor yang terakhir adalah suhu konduktor. Okey, suhu konduktor tu sendiri. Okey, so kalau untuk jenis konduktor yang sama dan mempunyai panjang dan luas yang sama dan mempunyai panjang dan luas keratan rentas yang sama, rintangan dia akan bertambah dengan pentambahan suhu konduktor. Tapi dia bukanlah bertambah secara berkadar langsung. Sebab apa? Kita tengok pada graf R melawan suhu. Sebelum katakan ni rintangan tu dah memang ada dah nilai lah. Okey, so dia akan bertambah semakin lama ataupun semakin kita panaskan dia, rintangan dia akan semakin bertambah secara linear. Okey, so itu 4 faktor yang boleh mempengaruhi rintangan. So yang ni sepatutnya ada eksperimen yang buat dalam makmal. Dia punya setup dia sama macam eksperimen yang kita dah buat untuk tengok hubungan di antara beza keupayaan dan arus. Cuma untuk nak kaji faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan, maka kita akan manipulasikan bergantung kepada faktor apa yang sedang kita kaji. Contoh kalau kita nak kaji faktor panjang dawai yang mempengaruhi rintangan, maka kita akan manipulasikan panjang dawai. Ini contoh eksperimen yang sangatlah famous lah, selalu naik kan. Okey, so kita tengok ni susunan radas dia. Kita ada sel kering, kita sambung dengan Swiss, kita ada emitter, rheostat. And then kita letak dawai konstantan. Yang ni kita akan manipulasikan panjang dia. So mula-mula kita mulakan dengan panjang 20 cm. And then kita ukur berapa beza keupayaan dia. Sebab kita nak cari rintangan, kita guna nisbah bagi beza keupayaan dan arus. Dan kita manipulasikan panjang dawai guna 40 cm, 60, 80 dan 100 cm. Okey, so yang ni bolehlah komplitkan ikut ada dalam buku tu. Okey, so dah belajar dah habis, bolehlah sambung buat latihan 2.2 untuk penyelesaian masalah yang melibatkan arus dan beza keupayaan. Sikit je kita cuma pakai V sama dengan IR. So hukum Ohm, V berkadar terus dengan I. Nilai pemalas adalah R. So kita boleh guna formula hukum Ohm V sama dengan IR. Alamak, sat ni. Mana dia? Okey, V sama dengan IR. So, V itu beza keupayaan, I itu arus, R itu adalah rintangan dalam litar. Okey, thank you. Habis dah untuk tajuk ni.